Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Al-iman azani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bersama untuk mengisi kekosongan minggu yang kelima. Mengisi kekosongan minggu yang kelima yang sepatutnya hari Khamis tiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat kita akan ada persiaran bersama Al-Fadhil Asatizah kita Ustaz Ahmad Qadri minggu pertama, Ustaz Zawawi minggu kedua, Ustaz Khairuddin minggu ketiga dan Ustaz Abu Asma bin Zainal minggu yang keempat. Di bulan Mac ini kita ada 3 minggu. Ada 5 minggu. Ada maka minggu yang berbaki itu saya sempurnakan, saya yang di kosongan tersebut. Minggu yang kelima, minta maaf kepada semua yang mungkin tertunggu-tunggu kehadiran saya hari ini agak terlewat berbanding dengan biasa. Al-maklumlah, lama tak bersiaran hari Khamis, biasa bersiaran hari 8.30 bersama ustaz-ustaz yang lain. Jadi belajar. Jadi saya ada ke lapangan tu saya sarapan untuk anak-anak. Biasa saya tak pergi sarapan. Saya pukul 8 saya dah kena tunggu depan laptop. Tunggu dah standby. Hari ini boleh kata hari cuti saya sebenarnya. Saya nak juga isi. Tapi saya nak meraihkan anak-anak saya supaya sarapan di hari ini lebih meriah lagi. Yang saya keluar cari sarapan untuk mereka. Barulah saya boleh. Dan ketetapan juga kita dah buat sebenarnya. Ketetapan yang kita dah tetapkan untuk sesi Ramadan. Sebenarnya pada dasar saya dah disiplinkan waktu kelas saya jam 8 pagi hingga 9.30. Tapi oleh kerana ada rungutan, ada cadangan, ada yang menyuarakan untuk dilewatkan sedikit 8.30 kerana sibuk nak hantar anak sekolah. Ada kebenarannya, ada dia punya logik dia, ada kewajarannya. Maka saya raihkan anda dan saya pun nak raihkan diri saya sendiri juga. Kalau 8.30 tu saya pun ada masa untuk saya nak sarapan, boleh ada 10 juga. Supaya tak sempat.
Anak tak sempat nak sarapan. Sampai rumah dah tak mau rumah. Setting. Ala kulihal hari ini kita bersama ini. Saya tak terikat dengan jam ketat sangat. Saya agak santai hari ini. Saya lebih selesa mengajar dalam keadaan yang sederhana hari ini. Tak terlalu agresif. Baik, saya raikan dulu. Sambut salam kepada semua yang memberi salam. Rizauddin, Riz, ini anak murid saya tahun berapa dulu? Ke beliau darjah 6 ini belajar saya. Masa kami buat sandi kelas. Rizauddin, Riz dah jadi ayah sekarang. Tahun 2008 dulu, ya 2008 dulu saya buat sandi kelas, anak-anak pun kecil-kecil. Rizauddin adalah salah seorang pelajar saya. Dan masih hari ini, sehingga hari ini beliau terus berhubung dengan saya. Nak beristeri, jumpa saya. Dah beristeri, jumpa saya. Dah dapat anak pun jumpa saya. Semua ni dia temukan dengan saya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara beliau dan keluarga beliau. Allah jaga beliau, beri keberkahan dalam Allah, dan dia jadi seorang ayah yang baik, anak yang baik, dan warga negara yang baik. Rizauddin Riz. Waalaikumsalam. Faridah Salim daripada Cendering, Kedah, orang yang sentiasa istiqamah dari tahun 2000 hingga ke hari ini, 2002, 2 tahun. Walaupun ada sedikit halangan, nak bersiaran dengan saya sedikit gugup, masih belum dapat lagi bersiaran bersama saya, tapi Alhamdulillah Kedah antara orang yang punya wibawa, punya kebolehan. Tahniah untuk Kak Faridah Salim. Nuraini Muhammad daripada Manjung, masih lagi takut-takut, masih lagi belum bersedia untuk bersiaran bersama saya. Malah nak menjawab soalan saya pun masih lagi belum sedia. Tak apa, kita tunggu sampai masih nanti, insyaAllah. 3 orang yang beri komen, yang lain semua watching. Ini Hasni, dia daripada Johor Bahru, salah seorang pelajar daripada pelajar Ustaz Yahya juga. Dan dalam masa yang sama, beliau belajar dengan saya. Dan dalam masa yang sama, ini Hasni adalah bira saya. Ini Hasni adalah bira saya. Kak Ipah, isteri kepada Bang Ipah saya. Di ya, kakak ipar lah. Allah antara orang yang berkebolehan, walaupun dalam keadaan kesibukan menguruskan anak-anak dan keluarga, alhamdulillah beliau masih dapat menumpukan kelas. Semoga Allah pelihara beliau, Allah jaga keluarga beliau, dan Allah berikan istiqamah untuk beliau terus belajar mendekati Al-Quran. Tahniah Nik Hasni, nikmat daripada Johor Bahru. Kemudian siapa lagi komen? Ada semua watching. Saya bacakan yang is watching. Nik Hasni is watching. Hafizah Yahya is watching. Rozi Ahmad is watching. Asma Huda is watching. Samsia Hussein is watching. Wardah Abdul Halim. Rosnani Awang Hitam. Kamrah Abdullah Kanan. Nuraini Muali. Cikgu Nuraini daripada Alam Damai. Sri Minang ke Alam Damai? Alam Damai. Nenek Rohel Makno. Ya, Nenek Rohel is watching. Nenek Rohel juga salah seorang penonton saya. Patutnya saya yang menonton beliau, tapi beliau dah tekad, beliau dah bulat. Telefon saya personally, Ustaz, mulai hari ini nenek nak jadi anak murid Ustaz. Nenek nak belajar dengan Ustaz. InsyaAllah, begitu tawaduknya beliau, sedangkan beliau adalah lebih senior daripada saya. Beliau lebih awal belajar dengan saya dan lebih awal mengajar daripada saya. Tapi beliau nak sanggup rendahkan diri, duduk belajar bersama saya. Dan setiap hari ada bersama saya di Facebook ataupun di Zoom. InsyaAllah Ramadan nanti saya akan tampilkan Nenek Rohel. Satu tampilan istimewa. Saya akan jemput Nenek Rohel untuk sesi temu bual. Boleh jadi untuk sesi menterjemah. Minta Nenek Rohel terjemahkan harfiah
Boleh jadi? Setuju atau Nenek? Nenek Rohel Makno is watching. Tolong beri perhatian, insyaAllah saya akan hubungi Nenek untuk ditampilkan Nenek. Walaupun slot dah penuh, insyaAllah tak apa, saya akan ada sediakan satu hari khas untuk Nenek Rohel. InsyaAllah. Siapa nak tahu, siapa nak kenal siapa Nenek Rohel, orang yang mula belajar harfiah sampai di penghujung usia, sekarang beliau dah masuk 89 tahun. Masuk 90 tahun, masih lagi terus istiqamah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah hidupkan beliau dengan Quran dan terus bersama Quran sehingga akhir hayat. Jadi terima kasih Nenek Rohel, doakan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk terus istiqamah sebagaimana Nenek telah sempurnakan. InsyaAllah kami akan menjejaki jejak-jejak yang Nenek telah telusuri. Nenek Rohel Makno. Boleh friend dengan Nenek Rohel. Kemudian Fauzah Suri is watching daripada Kulin. Kamsih Syekh Jabin daripada Singapura. Mariam Saleh, Hamidah Zakaria, Nur Haziza. Saya tak pasti lagi. Saya baru kenal ni. Nur Haziza. Tolong maklumkan Puan Nur Haziza daripada mana? Azimah Abdullah daripada Balik Pulau. Salmah Masri Al-Jafri daripada Skinchan. Raidah Isa, Wantan, Kain, Jafarlah daripada Perlis. Ini antara nama-nama yang selalu bersiaran bersama saya, yang selalu saya nampak melintas nama-nama dalam program saya. Jadi berbetulan saya dah mengomel sikit pagi ni, saya dah bercerita, berkongsi, saya lebih pada bersembang hari ni. Nak bincang jugalah, tapi ayat 282 ayat tentang hutang panjang. Kita akan potong-potong nanti insya-Allah. Sebelum kita cerita tentang ayat Quran, saya nak cerita juga tentang program Ramadan. Program Ramadan adalah program yang menjadi program tahunan kami. Saya nak cuba jadikan program tahunan. Dah masuk tahun yang ketiga. Setiap kali Ramadan saya akan bersiaran setiap hari jam 8 pagi hingga 9.30. Cuma tahun ni anjak sedikit waktu 8.30 pagi hingga 10. Kalau saya rasa tak larat, mungkin dalam 9.45 kita dah 1 jam setengah atau 1 jam cukup. Saya akan bersiaran dan pengisian dalam program tersebut kita lebih pada belajar Quran, memahami tata bahasa Arab, memahami nahwu, memahami sharaf dan seterusnya. Apa yang berkaitan dengan Quran. Jadi untuk tahun ini fokus saya kepada belajar terjemah Quran, sistem harfiah sebagaimana yang generasi pertama, kedua dan yang ketiga bakal akan belajar nanti. Itu yang saya akan tampilkan. Dan peserta yang akan saya tampilkan terjemah nanti, mereka bukan hanya menterjemah, mereka juga adalah pelajar yang akan belajar bersama saya berdasarkan modul hari tersebut. Hari akan berubah, modul pun turut berubah. Setiap kali hari berubah, hari bertambah, maka modul kita pun akan kita tambahkan. Samping modul yang lama itu kita akan pulang-pulang, kita akan mendengarkan supaya ada terbiasa dengan istilah, terbiasa dengan term-term yang ada dalam bahasa. Jadi sedang menonton yang saya hormati sekalian, ini Ramadan yang ketiga yang saya lalui dan insyaAllah mungkin tahun ini lebih ringan berbanding tahun lepas. Saya dapati agak sedikit yang memberikan fokus kerana perbahasan kita agak tinggi, sedangkan anda ketika itu baru setahun belajar tentang harfiah, tapi kita dah bahaskan tentang i'rabul Quran, agak mencabar sebenarnya. Walau bagaimanapun saya dah sempurnakan sebulan. Saya dah buktikan bahawa harfiah bukan hanya sekadar memberi erti. Harfiah bukan hanya sekadar menterjemah saja. Harfiah adalah satu sistem yang kita guna pakai boleh membantu pelajar-pelajar yang kosong, yang tak ada asas Quran, tak pernah belajar Quran, tak pernah belajar bahasa Arab terutamanya. Dah boleh baca Quran tu. Saya amat penting, amat titik beratkan kepada anda yang dah boleh membaca. Bukan belajar harfiah kosong, tak boleh baca langsung.
tiba-tiba nak belajar harfiah. Kena harfiah ni dah macam sekolah rendah. Tadika tak masuk, kena masuk tadika dulu. Kena belajar membaca dulu. Kena tahu membaca. Masuk sekolah rendah, okey, barulah boleh. Baru boleh baca, dah boleh baca, boleh memaham, dah boleh faham, boleh mengulas, dah boleh mengulas, boleh meringkas, boleh meringkas, boleh menukarkan apa juga bentuk. InsyaAllah. Itulah pengisian yang kita cuba isi. Dan percayalah, bagi sesiapa yang dah ada Quran, dah boleh menterjemah dengan baik, untuk belajar Nahu, belajar Saraf bukan satu yang menyulitkan. Sangat membantu, sangat memudahkan kita memahami Nahu dan Saraf. Jadi saya berani mengajar Nahu, berani mengajar Saraf, sebab saya yakin anda berkemampuan. Walaupun tak 100%, tapi anda dapat menguasai. Taklah saya cakap soal-soal. Taklah saya membebel soal-soal. Kalau pagi ni saya membebel, boleh terima juga. Boleh diterima. Baik, sedang nonton yang sahabat sekalian. Hari ini saya berleha-leha, saya relax ini. Kerana saya nak tenangkan dulu apa yang perlu saya kongsikan hari ini. Baik. Dah bersedia semua? Ada 49 orang yang sedang nonton. Ya, sebelum satu perkara lagi. Memandangkan jadual waktu Ramadan penuh setiap hari, maka kuliah bulanan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat, pada dasarnya saya nak abaikan, rehatkan sebulan. Tapi bagi saya, bila fikir kali kedua, terasa rugi pula. Maka saya mencadangkan agar, itu pun kalau dapat persetujuan daripada para asatizah. Kalau mereka bersetuju, maka Ramadan ini kita akan teruskan juga. Kita akan teruskan juga program minggu pertama. Kita akan jemput Ustaz Ahmad Qadri daripada Singapura untuk bahaskan tentang Ijazul Bayan. Minggu kedua kita akan jemput, kalau Ustaz Zawawi setuju, kita akan jemput Fadil Ustaz Zawawi hafizahullah untuk membahaskan tentang Balaghah fil Quran. Dan ketiga, kita akan jemput Ustaz Khairuddin, insyaAllah. Saya yakin Ustaz Khairuddin berkelapangan boleh berkongsi tentang Central Asia. Dan minggu keempat, hari puncak 10 hari terakhir, kita akan bahaskan tentang akidah, dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang akan disyarahkan oleh Ustaz Yunus Zainal atau Ustaz Abu Asma Yunus Zainal hafizahullah, menyambung perbahasan tentang Rob, perbahasan ayat Ya Ayuhan Nas ayat 21. Ya Ayuhan Nas, u'budu, baru u'budu saja. Apa itu? Beribadahlah kamu, sembahlah kamu. Apa itu ibadah? Definisi ibadah yang telah kita uraikan pada pertemuan. Kemudian kita nak bahaskan pula Rabbah. Kalau kita tak ada bulan ni, tunggu bulan depan. 2 bulan nak bahas Rabb saja. Jadi kita tak tahu kita hidup lagi atau tidak. Biarlah kita manfaatkan Ramadan ini semampu mungkin untuk kita sumbat segala ilmu-ilmu yang ada, yang kesempatan yang diberikan pada kita untuk kita belajar. Adakah anda setuju? Sila tulis pada ruangan komen, saya setuju, ataupun saya bantah. Tolong tulis pada ruangan komen. Kepada semua yang sedang menonton, yang belum pernah komen, sila komen. Kalau tak nak, kalau kata setuju, tulis setuju. Kalau kata bantah, pangkah pun okey, saya setuju. Tak apa. Saya dapati nama Zulkifli Bacik, Ustaz Zulkifli Bacik daripada Singapura. Pernah hubungi saya, tapi kami belum pernah bersemuka, tapi pernah berhubung melalui messenger. Melalui messengers. Tak gitu, Ustaz Zulkifli Bacik, salah seorang tenaga pengajar di Singapura. Wah, semoga Allah pelihara anda, semoga Allah teruskan keistiqomahan anda dalam mengajar, insyaAllah. Zainal Abdullah, Kak Ain, Kamariah Saleh, Haji Kamariah Saleh daripada Kelantan, Salma Muhammad daripada Indapura, Aminah Irfan, Norazia Azizan. Sila komen, setuju ke tak setuju bulan Ramadan nanti kita
akan jemput juga para asatizah kita untuk bahaskan ilmu-ilmu yang berkaitan erat dengan akidah, balaghah, sirah dan i'jazul bayan. I'jazul bayan. InsyaAllah. Baik. Kalau siapa yang tak keberatan, sila tulis pada ruangan komen. Jom belajar bersama Ustaz Muzakir. Tolong komen pada ruangan komen. Jom belajar bersama Ustaz Muzakir. Baik, kita tengok ayat 283. Kita dah bincang tadi. 283. Antum la tuzlamun, dah bincang. Tolong komen, kita sampai ayat berapa sekarang ni? 283 kan? Ataupun 282? Ini 273. Patutlah tak ada. Lapan kosong, 281, 282 tak ada. Okey, saya pergi. Saya Sekejap, saya ambil 282. Surah atau 19. Dua 282. Oh, panjang. Okey, tak apa. Ayat tentang hutang, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Saya akan bagikan. Okey. Okey, bersedia ayat 282. Okey, Salmah Muhammad, Lasah Darus, Rafiq Ahmad Ali, Halijah Rahmat. Ya, Puan Halijah Rahmat daripada Singapura. InsyaAllah. Tahniah kerana terus menonton. Baik, kita ayat 282. Minum air dulu. Bila? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu jumlah nida.
ada huruf nida, ada munada, ada badal, ada silah mausul. Oh. Jumlah nida, jumlah jawab nida dimulakan dengan idza. Idza kita panggil adatu syart. Idza adatu syart. Syarat. Berarti dia ada dua jumlah. Jumlah pertama jumlah syarat dan jumlah kedua jumlah jawab syarat. Biasa antara dua jumlah tersebut disendikan huruf fa yang kita panggil fa rabitah. Fa rabitah, fa pengikat. Ini fa dia. Faktubu. Fa rabitah. Isi seruan ni apa? Isi seruan ni adalah idza natadayantum bidainin ila ajalin musamma, full stop, satu jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, bermula daripada tadayantum. Madhi telah saling mengikat hutang. Atas wazan apa? Wazan berapa huruf? Wazan 5 huruf. Tafa'ala yatafa'alu. Tadayana yatadayanu. Tadayyunan. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ulan. Wazan 5 huruf. Ada tambahan huruf ta dan huruf alif selepas fa fi'il. Tafa'ala. Huruf alif selepas fa fi'il. Dan huruf ta di awal. Huruf tambahan. Dua huruf tambahan. Huruf asli dia dal, ya, nun, din. Dain. Din hutang, dainun. Din agama, dainun hutang. Dal, ya, nun. Ta tu ta mutahrik tu dhamir. Min tu alamatul jam'i lidzukur. Tadayantum telah saling mengikat hutang. Telah saling mengikat hutang oleh kamu, fa'il, bidainin dengan satu hutang, ila ajalin kepada satu tempoh musamma yang ditentukan. Ila ajalin musamma. Musamma ni jadi kata sifat ajalin. Ajalin musamma murakkab tausifi. Tempoh yang ditentukan. Ajalin musamma, tempoh yang ditentukan. Murakkab tausifi. Bidainin murakkab jari. Bidainin murakkab jari dengan satu hutang. Bidainin ila ajalin murakkab jari juga. Ila ajalin murakkab jari. Warna merah. Bidainin warna merah. Murakkab jari warna merah. Dalam satu jumlah fi'liyah ada fi'il telah saling mengikat hutang, ada fa'il oleh kamu, ada murakkab jari bidainin satu, murakkab jari yang kedua ila ajalin, dan ada murakkab ajalin musamma ni murakkab apa? Tolong tulis. Ajalin musamma ni murakkab apa nama dia? Tolong tulis ruangan komen, saya beri masa 5 saat dari sekarang. Ajalin musamma murakkab apa? Dia ada murakkab jari, murakkab idhafi, murakkab tausifi dan murakkab isyari. Sila tulis pada ruangan komen. Ajalin musamma itu murakkab apa? Bidainin murakkab jari. Ila ajalin murakkab jari juga. Ajalin musamma murakkab apa? Sila tulis ruangan komen. Belum ada yang menulis ke ataupun saya tak nampak? Oh, dah ada. Oh, saya punya handphone nama. Murakkab tausifi, Nurbiah Sulaiman. Nurbiah Sulaiman. G02 dah boleh jawab. Masya Allah. Tahniah. Amina Irfan. G01. Murakkab tausifi. Rosna Osman. G02 tapi boleh jawab. Betul. Tahniah. Zahra Ahmad. Baru nak daftar. G03 tapi boleh jawab. Tak lama. Ini mungkin guru ni. Tapi beliau adalah anak murid.
belajar pada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Yahya hafizahullah. Puan Zahara dan Puan Salama Harun adalah dua orang pelajar yang dan Puan Kartini Ibrahim. Mereka bertiga adalah pelajar Ustaz Yahya. Setahu saya. Fauzia Suri, Murakab Tausifi, Faridah Salim, Rohaizah Ahmad, Kamila Abdullah Kanan, Asmah Muda, Bazli Hamid. InsyaAllah. Terima kasih. Ini antara orang-orang yang kerap memberi komen. Dan oleh kerana Murakab Tausifi, perlu saya ingatkan, antara sifat dengan mausuf, kedudukan i'rab dia mestilah serupa. Kalau marfu' dengan marfu', nasab dengan nasab, jar dengan jar. Oleh kerana mausuf dia ataupun man'ud dia majrur, ajalin, majrur, maka sifat mestilah mengikut pada mausuf. Majrur juga. Tolong tulis pada ruangan komen. Apakah tanda jar bagi musamma? Apakah tanda jar bagi musamma? Sila tulis pada ruangan komen. Apakah tanda jar bagi musamma? Zaidah Muhammad Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat. Apakah tanda jar bagi musamma? Sila tulis pada ruangan komen. Fatahatain, tanda jar. Cik Jafar lah. Itu bukan tanda jar, kasrah. Bukan fathah. Tanda jar ada dua. Fathah dengan kasrah. Itu yang fatahatain nomor ramli. Bukan kasrah muqaddarah alal ya. Naimah Salwa, kasrah muqaddarah itu betul. Tapi bukan alal ya. Anissa Yunus, kasrah muqaddarah alal alif. Ya. Tanya Anissa Muhammad Yunus, kasrah muqaddarah alal alif. Musamma adalah isim maksur. Huruf akhir dia ada huruf alif. Sebab itu dibaca musamma, bukan musammin. Musamman. Alal alif. Ya, Encik Jafar lah, betul. Alal alif. Sebab huruf akhir ni walaupun ditulis ya, tapi ya tak ada titik. Kalau kita Arab gondol dia ada titik. Kalau ada titik mana tu? Muqaddarah alal ya. Tapi kalau alal alif, ya tak ada titik. Dan huruf sebelum tu baris fathah. Huruf sebelum ya tu baris fathah. Kalau musammin, baru alal ya. Kalau musamman, alal alif. Fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah alal alif. Ya, tanya Rozi Ahmad. Baru keluar. Bazli Hamid, ya. Orang Taman Ira dah keluar. Kasrah muqaddarah alal alif. Tanya Makcik Fatimah daripada Rawang. Masya Allah, baru belum setahun belajar dengan saya. Tapi dah boleh menyebut dengan confident. Alhamdulillah, tanya. Terima kasih. Bahagia. Berbahagianya seorang guru bila melihat pelajar-pelajarnya menulis dengan lafaz yang betul, dengan menjawab soalan. Walaupun mula-mula anda tiru dulu, tak apa. Mula-mula tiru, tapi lama-lama anda tak tiru lagi. Lama-lama tak tiru lagi. Sebab dah biasa, dah mahir. Hari ini ayat berapa? Ayat 282. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Dalam surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah. Dan ayat yang paling panjang juga ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat tentang hutang. Tapi Allah nak bagi tahu hutang ni nak kena ambil berat. Nak kena beri perhatian lebih. Allah detailkan dalam satu ayat cerita tentang hutang. Baik, ada tu syarti. Jika telah mengikat hutang oleh kamu dengan satu hutang pada satu tempoh yang ditetapkan, faktubu. Alamak, ini ayat ni. Faktubu, maka jumlah syarat fi'il madhi, jumlah jawab syarat fi'il amar, maka kena ada huruf fa. Kena ada fa rabitah. Kebanyakan ada fa rabitah antara jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Sebab itu dulu kalau kita nampak man ke ada fa, cuma barang siapa tu, ada tu syarti. Ada fa tu, ada tu syarti tu. Jelas? Maka uktubu, tulislah olehmu, hu akan dia. Saya pernah jumpa ada orang nak hutang dengan saya.
Ustaz, tulis Ustaz. Oh, keluar ayat Quran Ustaz. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Betul lah, Syed ni penghutang beriman. Sampai masa hilang. Ada orang gunakan agama juga. Ada yang nak meyakinkan kita. Alakul mungkin dia tersepit masa tu, dia agak terdesak, dia terpaksa, kita maafkan dia. Kita halalkan dia, senang. Kita tak ada simpan apa-apa. Lega. Kalau tidak, hutang ni tak banyak tapi kita memikir bertahun-tahun, kita hidup pun tak sihat, tak nyaman, jadi penyakit. Membazir. Orang Melaka kata buang karat. Abaikan. Qadarallahu ma syaa. Biarkanlah. Takdirkan. Tak ada rezeki kita. Allah akan gantikan dengan jauh lebih baik lagi. Jauh berganda-ganda. Allah akan berikan keberkahan lagi. Allah, kita ada pemilik rezeki. Pemilik yang mengatur rezeki. Pada bukan kita, seluruh makhluk di muka bumi ini. Kita ada sang pencipta, si pemberi rezeki. Berbahagialah. Apa nak kita takutkan? Jangan susah. Jangan pernah anda rasa gusar. Teruskan kehidupan. Kita mesti bangun, kita mesti bangkit, kita mesti terus ke depan. Zainon Yaakob, Ustaz, saya baru nak mula belajar. Tanya Wan Zainon Yaakob. InsyaAllah Ramadan hari ini pun saya dah boleh buka. Hari ini saya buka pendaftaran. Saya tak nak tunggu Ramadan dah. Saya dah boleh buka. Sekurang-kurangnya siapa masuk Ramadan nanti ada dah. Nak belajar buku dah ada. Sesiapa yang mendaftar untuk ikut belajar secara resmi dalam program G03, anda dikenakan bayaran RM100 sebagai pengikat, sebagai tanda ikat. Anda berjanji dengan saya untuk belajar dengan saya, anda memperolehi 3 buah buku. Juzuk 1, Juzuk 2, dan nota kita. Setiap pelajar yang mendaftar dengan saya, mereka dapat 3 buah buku. Dan buku saya dah siap susun dah. Tunggu nak dihantar. Anda masuk nama, anda masuk borang, ada letakkan nama, alamat, nombor telefon jangan lupa. Nombor telefon, nama Facebook. InsyaAllah. Hari ini masuk, hari ini saya hantar. Hari ini daftar, terus saya hantar. Walaupun belum bayar, insyaAllah saya terus hantar. Tanda jadi bahawa anda buku dah siap. Siap sudah. InsyaAllah. Hanya RM150 seumur hidup. Dan anda bukan kosong dia, anda dapat buku. Anda dapat buku. Kalau anda tak belajar pun, tapi janganlah tak belajar, tidak belajar. Senang anda belajar. Anda masuk, kena belajar. Jangan tak belajar. Anda masuk saja-saja, dengar-dengar. Usahakan. InsyaAllah ramai yang boleh. Kita akan buktikan nanti. Kita akan kongsikan dengan anda. Puan Zainon Yaakob. Puan Zainon akan tengok nanti macam mana rakan yang sebaya mungkin atau lebih muda atau lebih tua daripada Puan Zainon. Tengok macam mana mereka menterjemah. Mereka boleh faham Quran, boleh kenal Quran, kenal bahasa Arab. InsyaAllah. Memang daripada asas. Kosong daripada surah Fatihah. Kita belajar pada awal. InsyaAllah saya akan share. Hari ini saya share dia punya brochure dalam bentuk poster dan borang-borang sekali. Borang-borang untuk dimuatkan, untuk diisi penuh agar semua dapat belajar bersama-sama. Umi Esa, makan ubat sesama terlajak tidur. Oh, ingat terlajak pandai. Apa Umi? Syafakillah, syifan ajilat. Semoga Allah sembuhkan Umi dan kesembuhan yang segera. InsyaAllah. InsyaAllah. Mulai sekali lagi saya tegaskan, hari ini kita akan edarkan brochure, poster, borang, dan kita terus masukkan grup subjek utama G03. Dan bila dah penuh, akan disediakan terus
masukkan 10 ada 2 grup sekarang ni. G03 akhwat 1, G03 akhwat 2. Dah berdaftar. InsyaAllah. Ummu Abdullah nak daftar, boleh. InsyaAllah. Hubungi saya akan terus. 014-210-4591. Hubungi saya personal 014-210-4591. Boleh hubungi saya. Terus hantar ini. Buku dah sedia menunggu. Kaki sebelah dah melangkah keluar. Nak bergerak ya. Baik. Dia sambung ayat ini. Idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faqtu. Bila berhutang tulis. Tulis hutang tersebut. Faktubu. Wal yaktub. Wa dan lam baris sukun di pangkal fi'il mudhari'. Ingat lagi pesanan saya. Ada 3 huruf lam. Ada 3 huruf lam yang duduk di pangkal fi'il mudhari'. Ada 3 huruf lam yang duduk di pangkal fi'il mudhari'. Ya. Ada 3 lam yang duduk di pangkal fi'il mudhari'. Apa dia? Lam tersebut lam baris kasrah, terjemahkan supaya. Lam baris fathah, lam baris fathah, terjemahkan sesungguhnya. Dan lam baris sukun, hendaklah. Lam baris sukun, hendaklah. Okey. Ulang sekali lagi. Lam di pangkal fi'il mudhari' ada 3. Lam di awal di pangkal fi'il mudhari' ada 3. Lam baris kasrah, terjemahkan supaya. Lam baris fathah, sesungguhnya. Dan lam baris sukun, hendaklah. Okey. Tulis sikit. Lam ikuti fi'il mudhari'. Ya, share. Saya stop screen sekejap. Okay, siap. Okay. Lam ada 3. Kalau baris sukun, hendaklah. Lam baris fathah, sesungguhnya. Lam baris kasrah, supaya. Sama. Okey tak? Ustaz ni dah
Nak coba sebenarnya application baru ni. Lam ada 3. Kasrah, kasrah, lam baris kasrah. Mana dia? Hendaklah. Dia kasrah boleh. Sukun apalah. Salah ni tengok. Orang baru lah katakan. Lam sukun. Sukun. Hendaklah. Fathah. Fathah. Sesungguhnya. Kasrah. Supaya. Boleh? Penulis Sulaiman kata, lam kasrah supaya, fathah sesungguhnya. Lagi, kalau lam sukun, hendaklah. Betul, tanya. Penulis Sulaiman. Tu baru betul. Tu dia. Inilah. Saya sebenarnya sedang nak mencuba application baru ni. Sebelum ni nak tulis tangan tak pandai. Macam mana? Tak cantik pakai gunakan apa? Mouse. Sekarang pakai jari je. Ketat. Oh, sedap. Lam yang duduk di pangkal fi'il mudhari'. Ya, Fauzia Suri. Ini penting ayat ni. Yang lam yang duduk di pangkal fi'il mudhari' ada 3. Lam baris kasrah supaya. Lam baris sukun hendaklah. Lam baris fathah sesungguhnya. Kalau boleh supaya tulis huruf besar. Kumpulkan dia. Hendaklah tulis huruf besar atau dalam koma. Ala kuliah tanya Fauzia Suri ataupun Fauzia Durrani daripada Kulim Kedah. Makin canggih lah Ustaz. Malu. Bukan canggih, tapi memang terpaksa kena ikut perkembangan. Kena ikut. Kalau tidak nanti berfikir. Okay. Terima kasih Puan Aniza M. Noor. Puan Aniza lama tak nampak. Banyak kelas. Okey. Asma muda. Lam kasrah supaya. Lam kai. Betul. Lam sukun hendaklah. Apa nama Ustaz Lam? Bukan. Lam amar nama dia. Apa nama pula? Betul. Nah, 3 lam pangkal. Bentar. Kasrah, sukun, hendaklah. Kasrah supaya. Fathah sesungguhnya. Lam kasam. Asma muda. Apa nama? Apa nama tu macam tahu tu. Kentak mana tu? Cik Jah justru. Sukun hendaklah. Fathah sesungguhnya. Kasrah supaya. Khadijah Khalid. Orang Brunei. Bandar Seri Begawan. Bagus tu Ustaz. Dah upgrade. Boleh tulis di skrin. Tu dia. Alhamdulillah. Kat mana kita tadi? Jadi huruf lam ni duduk di pangkal fi'il mudhari'. Kalau diikuti dengan isim, pangkal isim itu lam bagi, lam huruf jar.
Ini bukan huruf jar. Lam baris bawah, lam supaya, huruf nasab. Lam hendaklah baris sukun, itu lam jazam. Lam baris fathah, lam taukid. Oh, tak sihat. Syafakillah, syifaan ajilan. Semoga Allah sembuhkan Wan Aniza dengan seberapa segera, dengan secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya nak tegaskan sekali lagi, lam baris bawah supaya lam huruf nasab, dia akan menasabkan fi'il mudhari'. Lam baris sukun, lam hendaklah, lam amar. Wa doa, kalau lam amar ataupun lam doa. Kalau daripada Allah kepada hamba, lam amar. Kalau dari hamba kepada Allah, lam doa. Kita terjemah hendaklah tu. Bukan kita perintah Allah, tapi kita berdoa kepada Allah. Lam amar atau lam doa. Lam hendaklah. Kemudian lam baris fathah, lam baris fathah, lam taukid, lam penegas. Azim Abdullah nak undur diri. Silakan. Baik. Jelas? Kita kembali kepada kita punya ayat kita tadi. Ila ajalin musamma faktubu. Ila ajalin musamma faktubu. Wal yaktub, dan hendaklah yaktub. Nampak ba sukun ni sebenarnya. Sukun tu. Apa? Kenapa sukun? Sebab lam tu huruf jazam. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Dan hendaklah yaktub, tapi ba sukun bertemu dengan ba. Dua huruf yang serupa, maka diidghamkan. Ba yang pertama ke dalam ba yang kedua. Dari sudut bacaan. Pada tulisan tak boleh idghamkan. Sebab yaktub tu fi'il mudhari'. Baina tu zaraf, isim. Dia tak boleh disatukan. Yaktub ba, ta dengan ba terus idgham. Tak boleh. Sudut tulisan tak boleh. Sudut bacaan boleh. Jadi syaddah pada ba tu bukan berarti ba tu ada dua. Itu bab tajwid. Bukan bab taraf atau nahwu. Okey, perhatikan. Dalam Quran ni kadang-kadang kita nak kena jelas juga. Antara adakah tanda tersebut hukum i'rab ke ataupun hukum tajwid. Dan hendaklah ia tulis bainakum, di antara kamu, katibun, oleh seorang penulis. Oleh seorang penulis. Ini fa'il. Fa'il zahir. Dan gandingan fa'il zahir mestilah diawali dengan fi'il yang dalamnya ada dhamir mustatir jawazan sahaja. Itu dhamir huwa atau dhamir hiya. Tergantung pada fa'il zahir dia. Sekiranya fa'il zahir dia muzakkar, maka dhamir mustatir jawazan dia dhamir huwa. Yaktub. Kalau fa'il zahir dia muannas, maka dhamir mustatir fi'ilnya kena taktub. Taktub. Itu perbezaan untuk fa'il zahir dan fa'il mudmar. Kalau fa'il zahir tengok muzakkar atau muannas. Dia mesti seiring. Kalau fa'il zahir muzakkar, dhamir mustatir kena huwa. Kalau fa'il zahir muannas, dhamir mustatir kena hiya. Sekarang yaktub, dia tulis dhamir huwa tu. Dia merujuk pada katibun, oleh seorang penulis, bil adl, dengan adil. Bil adl, dengan adil. Dan hendaklah ia tulis di antara kamu oleh seorang penulis bil adl, dengan adil. Wala la, waw ni huruf ataf. Dia menyambungkan antara fi'il mudhari' jazam dengan fi'il mudhari' jazam juga. Waw huruf ataf. Dan hendaklah ia tulis, dan jangan ia enggan. Jangan ia enggan. Nampak? Zahir dia
oleh katibun. Ada fa'il zahir dia, mu'anas, muzakkar. Dhamir mustatir dia pun dhamir mustatir jawazan dhamir huwa. Yaktub fi'il mudhari' yang sahih akhir, tanda jazam disukun. Ya'ba fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Yang mudhari' yang mu'tal akhir, tanda jazam dia hazaf huruf illah. Tanda jazam dia adalah hazaf huruf illah. Hazaf huruf illah. Boleh faham setakat ni? Wala ya'ba. Asalnya ya'ba ada alif maksurah di hujung ba. Asalnya ya'ba. Ada alif maksurah. Huruf ya tapi tak ada titik. Ada alif maksurah. Dibaca alif, ditulis ya, tak ada titik. Wala ya'ba. Ini kalau marfu'. Tapi kalau jazam, hazaf huruf illat. Ya'ba. Jangan, itu beza. La tidak dengan la jangan. Kalau la ya'ba. Ini tidak, ia enggan. Ya'ba, ia enggan. La ya'ba, tidak, ia enggan. Itu kalau ada ba, dibaca dua harakat, ada alif surah. Tujuan dia. Tapi kalau hazaf, ya'ba, arti itu jangan. Hazaf huruf. La ya'ba, jangan ia enggan. Katibun oleh seorang penulis. An huruf nasab. An huruf nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari'. An huruf nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Yaktubu berubah jadi yaktuba. Yaktubu jadi yaktuba. Yaktubu jadi yaktuba. Kenapa dia berubah? Karena an tugas dia menasabkan fi'il mudhari'. Yaktubu berubah jadi yaktuba. Asal mudhari' marfu', datang huruf nasab, an huruf nasab, dia merubah fi'il mudhari'. Yaktubu jadi yaktuba. Apa tanda nasab bagi fi'il mudhari'? Baris fathah. Tanda nasab bagi fi'il mudhari' baris fathah. Alhamdulillah. Sama seperti apa yang isim mausul, ka huruf jar, ma isim mausul, allamahullah. Jumlah fi'liyah yang mulakan fi'il madhi, allamahullah, telah mengajar, dan telah mengajar oleh ia. Tapi dia di sini merujuk pada Allahu, ada fa'il zahir, Allahu. Maka dhamir mustatir, dhamir huwa. Tak perlu diterjemahkan. Telah mengajar terus, hu akan dia, Allahu oleh Allah. Hu itu dhamir bersambung di hujung fi'il. Mana-mana dhamir atau ganti nama yang bersambung di hujung fi'il, jangan lupa tambah akan pada dhamir tersebut. Jangan lupa tambah akan pada dhamir tersebut. Seperti apa yang telah mengajar akan dia oleh Allah. Telah mengajar akan dia oleh Allah. Ya, antu amil dia. Ada amil an sebelum itu, betul? Sama seperti apa yang allamat telah mengajar, ku akan dia, Allahu oleh Allah. Kalau harfiah telah mengajar, allamat telah mengajar oleh ia, hu akan dia. Ada dua dhamir dia. Satu dia pertama mustatir, dia yang kedua dhamir baris. Tapi dia yang pertama merujuk pada fa'il zahir, Allahu tu. Maka tak perlu terjemah pun tak apa. Kita boleh abaikan. Kita terus pada maf'ul bih dia. Mengajar akan dia oleh Allah. Wal yaktub
wal yumlil. Fal yaktub wal yumlil. Maka lam baris sukun, hendaklah lam baris bawah supaya lam baris fathah sesungguhnya. Lam baris sukun huruf jazam. Maka hendaklah yaktub baris sukun ia tulis. Yaktub ia tulis. Wal yaktub hendaklah ia tulis. Wal yumlil dan hendaklah ia rencanakan. Hendaklah ia rencanakan. Wal yumlil dan hendaklah ia rencanakan. Dua-dua sukun. Waw ni huruf ataf, menyambungkan fi'il mudhari' jazam dengan jazam. Dia menyambungkan antara fi'il mudhari' yaktub dengan yumlil. Lam ni sebenarnya baris sukun. Lam sebenarnya di baris sukun. Sebenarnya sukun. Tapi bersambung dengan hamzah wasal allazina ni. Maka ditambah lam baris kasrah ni. Yumlilil ladzi, kata yumlil allazina. Letak hamzah wasal, letak ke harakat. Sedangkan hamzah wasal tu di tengah lah. Maka kita letakkan baris tambahan pada lam baris sukun. Sebab fi'il tak ada baris kasrah. Ini isim saja yang boleh baris kasrah. Maka hendaklah ia tulis, ia rencanakan oleh yang, ini fa'il zahir. Allazi oleh yang. Kenapa? Sebab diawali dengan fi'il yang punya dhamir mustatir jawazan. Oleh yang alaihil haqq. Atasnya ada kebenaran. Atasnya ada kebenaran. Hujung fi'il tambahkan. Hujung isim tambah oleh. Tambah oleh. Betulkan sikit. Ajar Bazir Hamid. Hujung fi'il tambahkan. Hujung isim tak perlu tambah apa-apa. Boleh tambah fi, min atau li boleh. Kalau nak tambah pun huruf jar. Min, fi atau li. Kenapa jadi begitu? Apa? Tambah boleh tambah min, fi, li. Pada kalimah di hujung isim. Kerana isim itu menjadi mudhaf. Isim menjadi mudhaf. Dhamir itu jadi mudhafun ilaihi. Dhamir hujung isim boleh tambah min daripada, boleh tambah fi di dalam, boleh tambah li bagi pada dhamir tersebut. Kalau duduk di hujung isim. Kenapa? Kerana isim itu jadi mudhaf. Dhamir jadi mudhafun ilaihi. Antara mudhaf dan mudhaf ilaihi ada huruf jar min daripada fi di dalam li bagi. Min, fi, li. Yang atasnya ada kebenaran. Ini silah mausul. Alaihil haq. Atasnya ada kebenaran. Ada kebenaran. Warna kuning. Itu silah mausul. Bagi allazi. Allazi itu fa'il. Untuk yumlil. Maka hendaklah ia tulis dan ia rancangkan, ia rencanakan, ia programkan allazi oleh yang alaihil haq. Atasnya ada kebenaran. Ada. Memang dia layak untuk menguruskan harta anak yatim. Siapa yang dah dilantik alaihil haq, atasnya ada kebenaran. Jumlah ismiyah alaihil haq, jumlah ismiyah. Al-haq tu kita namakan mubtada' muakhar. Alaihi khabar muqaddam. Dan wal yattaqillah rabbah, dan hendaklah ia bertakwa akan Tuhan, dan hendaklah ia bertakwa akan Allah, iaitu
Rabbah, Tuhannya. Yaitu tuh badal Dan adalah huruf ataf lagi. Menyambungkan antara falyaktub wal yumlil wal yattaqillah. Semua. Rabbah itu. Wala. Dan jangan ketidak. Jangan. Sebab dia menjazamkan fi'il mudhari'. Ia bakhas. Biasa nahi ini berlaku pada mukhatab. Tapi kadang-kadang ada untuk baik, ada juga. Ini antara contoh. Wala ya bakhas. Jangan. Dan jangan ia merugikan minhu daripadanya syai'an akan sesuatu. Mengurangi ke merugikan? Mengurangi. Jangan ia mengurangi minhu daripadanya syai'an akan sesuatu. Ini cerita penulis hutang. Penulis itu mestilah bertakwa pada Allah. Penulis itu mesti kena bergerak, kena kreatif, kena rencanakan macam mana nak disalurkan duit yang ini bukan di hutang ni, sorry. Kena tulis, kena kreatif dalam menyusun hutang. Tulis bertakwa wala ya khas, dan jangan ia mengurangi. Kita kurang kan, nak ambil untung kan, ambil nak tol ke atau nak cukai ke, tak boleh. Fa in kana allazi alaihi alhaq, maka jika telah adalah ia, begitu juga bila fi'il nakis ada dhamir ia, berarti dia ada isim kana. Kana ni fi'il nakis, ada isim kana, ada khabar kana. Sebagaimana fi'il tam ada fa'il zahir, ada fa'il mudbar, maka fi'il nakis kana pun ada, tak namakan fa'il, kita namakan ada isim kana zahir dan ada isim kana yang mudbar. Untuk kana allazi itu isim kana zahir, oleh kerana dia mabni kena fi mahalli raf'in, isim kana. Maka jika adalah ia yang alaihil haq, atasnya ada kebenaran, safihan yang bodoh, ini khabar kana. Safihan yang bodoh, atau pada khabar kana, safihan nasab karena safihan khabar kana atau kena dhaifan khabar kana lagi atau la yastati'u ay yumilla huwa. Ini jumlah fi'liyah atau pada khabar kana, khabar bentuk jumlah fi mahalli nasbin, khabar mufrad, yakni khabar bentuk jumlah. Maka jika ada tu syarti, jumlah dia jumlah isim kana, khabar kana, allazi yang ini isim kana, allazi isim mausul, isim kana mabni ala sukun fi mahalli raf'in, isim kana, khabar kana, isim kana alaihil haq, dia punya sila mausul, safihan ini khabar kana. Sekali lagi, kana fi'il naqis, ada dhamir mustatir jawazan, dhamir huwa, maka allazi ini adalah isim kana. Allazi isim kana. Maka alaihil, oleh kerana allazi isim mausul, kita ada sila mausul. Alaihil haq, sila mausul. Alaihil haq, sila mausul. Allazi, safihan itu khabar kana. Yang iaitu lemah, atau dhaifan, safihan, bodoh, atau dhaifan atau lemah, atau la yastati, tidak ia mampu ayyumil, bahawa ia rencanakan, wah dia fal yaktub, maka hendaklah ia tulis. Ini rabitah, ada jika ni apa pengikat, maka hendaklah yumlil, ia rencanakan, waliyu, oleh walinya, fa'il zahir.
bil adil, dengan adil. Sampai sini dulu. Bil adil sampai adil. Wastashhidu kita sambung nanti selepas raya. Lepas raya lah. Ramadan kita boleh lagi. Okey, saya tanda. Merah. Alright. Kita jumpa. Sambungan wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada an tadilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba wala ya'ba syuhada'u ay idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu indallah, adalah lebih adil di sisi Allah, wa aqwam, dan lebih teguh lisyahada bagi persaksian, wa adna, dan lebih rendah alla tartabu, kalau tidak kamu ragu-ragu, illa an takuna tijaratan, bahwa ia ada perniagaan tunai, hadiratan tudirunaha yang kamu edarkannya bainakum, dan kamu walaisa alaikum junahun, maka bukanlah atas kamu kesalahan, Allah taktubuha, bahawa tidak kamu tuliskan dia. Wa ashhidu, dan adakanlah saksi olehmu. Iza tabaya'tum, apabila telah berjual beli oleh kamu. Wala yudarra. Ini jazam juga, dan jangan ia dibahayakan katibun, oleh penulis, wala syahid, dan tidak saksi. Oleh majhul dan mu'an. Wala yudarra, dan jangan ia dibahayakan katibun, akan penulis. Kalau penulis boleh diugut, boleh diancam. Wala syahid, dan tidak saksi. Saksi pun tidak boleh diugut dan diancam. Wa in taf'alu, dan jika kamu lakukan, kamu perbuat, wa in taf'alu fa innallaha fusuq, fa innahu fusuqun, maka sesungguhnya dia adalah satu curang, fasikan bikum, dengan kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah olehmu akan Allah. Wa yu'allimukumullah, dan ia ajarkan akan kamu oleh Allah. Allahu bikulli syai'in, dan Allah dengan segala sesuatu alimun, adalah yang. Kalau kita sambung nanti selepas Ramadan. Sekali lagi sebelum berpisah, saya nak ingatkan, hari ini saya buka pendaftaran untuk G03. Saya buka pendaftaran G03. Pada yang nakkan pendaftaran itu cepat, supaya cepat dapat buku, supaya Ramadan nanti senang masing-masing ada buku, boleh awalkan pendaftaran. Tapi masih yang berbelah bagi, nanti dulu, ya, boleh tidak. Nanti Ramadan anda cuma ada dan biji telinga, dua kuping telinga aja. Tak ada nota, tak ada apa. Jadi kalau nak nota, boleh daftar awal. Dan terus saya bagi pada grup. Dan saya setiap kali ada kelas, saya akan share link terus. Allahu a'lam bishawab. Jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.